kita berkongsi ilmu di medan usrah ini, insya-Allah. Dan bersama saya di konti, masya-Allah, alhamdulillah, ramai sekali rakan-rakan berada di konti petang ini memeriahkan petang kita sama-sama berusrah, insya-Allah. Dan hari ini kita bertuah kerana Ustaz Zuramli M. Razali tak dapat bersama dengan kita. Kita doakan kesejahteraan beliau, insya-Allah. Apapun, walaupun Ustaz Zul tak ada, kita bersama dengan nakib kita petang ini. Itu yang bahagia Ustaz David Liu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dalam kesibukan Ustaz dapat melapangkan masa, meluangkan masa untuk kita petang ini, insya-Allah. Mungkin saya rasa saya tak nak bercakap panjang bila berada di usrah ni. Saya nak terus serahkan kepada nakib untuk petang ini mengendalikan usrah nurani. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Saya tak layaklah ganti Ustaz Zuramli ni, orang yang hebat-hebat. Jadi saya berada di sini. Tapi apa pun yang berlaku dalam dunia ini, segalanya ditakdirkan oleh Allah. Dia kata tidaklah bergerak satu daun dalam hutan belantara, melainkan gugurnya daun ini dengan kehendak Allah. Jadi syukur pada Allah kita berada di sini. Dan sebenarnya dia satu nikmat yang besar untuk kita mengenal Allah, untuk mendengar nama Allah mudah-mudahan sejam lebih ni pun satu nikmat yang besar. Sebab ada orang yang dalam hidup mereka tak dapat lagi untuk mendengar nama Allah. Mungkin mereka diberi peluang, tapi mereka tak ambil dengan sungguh-sungguh peluang ni. Macam saya ada pakcik 8 orang, dia tak dengar Ikim ni, saya cakap je 8 orang yang Buddha, adik-beradik 6 orang Buddha. Tapi bila kita berjalan ke mana-mana, saya selalu beritahu pada orang berjalan, mereka ni kalau berjalan nampak orang nak lintas jalan, pada jauh dia berhenti jalan daripada jauh kan, so dia lintas. Baiklah maknanya segi bab tu. Tapi mereka belum dapat lagi mengenal Allah sebagai Tuhan dia. Jadi kerana itu kita bersyukur untuk menyebut nama Allah walaupun sekali dalam hidup kita. Mungkin kerana kita dah selalu sebut atau kita selalu dengar ceramah macam ni, musrah begini, so kita tidak lagi merasakan betapa besarnya nama Allah. Tapi sebenarnya nama Allah ni nikmat yang besar. Sebab tu untuk mendengar ni pun satu nikmat yang bukan kecil. Tapi mungkin kerana sebab agama ni amalan yang suci, jadi hati yang suci boleh nampak betapa bernilainya amalan agama. Dia kata setiap kebaikan kita akan nampak. Sebelum tu saya kenalkan diri saya ni sebagai nakib hari ni. Nama saya biasa panggil Abid Liu je. Alhamdulillah tuan-puan, sekarang di Transform Training, dan sukalah berkongsi begini, gembira dapat kongsi macam ni. Mudah-mudahan saya niat sebab saya tahu orang yang dengar ni orang hebat-hebat. Jadi mudah-mudahan sebab yang mendengar ni kita bagi tahu sikit, dia orang buat. Kita yang cakap ni belum lagi, tapi nak usaha nak buat juga lah. Dan kita kenalkanlah kita punya rakan-rakan usrah kita yang berada di sini, yang kat luar sana nak kenalkan ramai sangat ya. Kita kenal kat sini lah. Jadi kita mula daripada kita sebelah kanan saya lah yang paling baik. Mula pada kanan ni baik sebab saya ada sekali baru ni khatam Bukhari untuk madrasah kan, Ustaz Nuruddin Al-Banjari kan. Jadi masa tu dia yang ni dekat ramai orang dah belajar khatam Bukhari 8 tahun ni. Jadi dia tersilap dah bagi masa nak khatam, dia bagi kita kitab ni, naskah-naskah. Bila bagi-bagi, dia tersilap bagi, dah bagi semua, tiba-tiba dia kata kita mula kanan ke kiri tadi. Kata Ustaz kita tak susun, kita pakai bedal di kiri kanan. Kata Ustaz Nuruddin kita kutip balik sebab untuk hadis ini meneliti setiap sunnah tu sangat penting lah. Jadi kita mula pada kanan, mudah-mudahan dapat kebaikan. Adabnya begitu. Masya-Allah. Semula daripada kanan saya lah, insya-Allah kan. Assalamualaikum. Saya Iswati Ishak, bertugas sebagai penerbit di TV Hijrah lah. Iswati Ishak. Sekarang ni sedang menerbitkan program baru, Hijrah Munawarah. Bersama dengan Ustaz Abid Liu jugalah sebenarnya, dan beberapa responden lain lah. Seperti kita akan bersama dengan Saudara Adam Lee, kita akan bersama dengan Katriona, dan insyaAllah bersama dengan Profesor Kamil jugalah nanti. Dan program ini kita akan berjalan dari satu tempat ke satu tempat, dan insyaAllah kalau ada rezeki kami, kita akan sampailah ke Madinah Munawarah. Masya Allah, hebat. Subhanallah.
seterusnya kita punya ni orang dah terkenal tapi kena kenalkan dia juga sebab tak nampak muka kat sini ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haryati Hamzah atau lebih dikenali sebagai Yat Hamzah. Mungkin ramai yang kenal saya sebagai seorang selebriti tanah air lah. Itu je dekat. Masya-Allah. Rakan-rakan Usrah kita di konti ya Ustaz, dan sebenarnya kita bukan sekadar di konti, bukan sekadar kita berdiskusi ataupun sama-sama berkeluarga di sini sebenarnya Ustaz, kita pun sama-sama dengan rakan-rakan kita di luar sana, rakan Usrah besar kita yang mana dengarkan kita mesti corong-corong radio dalam kenderaan, mungkin dari rumah sedang lakukan tugasan kat rumah tengah masak ni sambil-sambil dengarkan IKIM FM. Ada juga yang dengarkan kita mesti radio dalam talian di ikimfm.my yang mana boleh dicapai lebih daripada 1,000 luar negara ya, dan yang kita tahu pun dah lebih daripada 100 luar negara dengarkan IKIM FM di luar sana. Dan juga melalui radio dalam di talian telefon pintar, telefon bimbit, semua dapat kita dengarkan sepanjang masa insya-Allah bersama kita. Kalau di Facebook pun boleh anda sama-sama berinteraksi dengan kita di facebook.com/ikim.fm, di SMS IKIM, jarakan sebarang komentar anda ataupun sebarang pendapat anda. Kita sama-sama berusrah petang ini melalui SMS juga boleh. Typekan IKIM, gerakkan sebarang persoalan dan hantar ke 39111 di Twitter Radio IKIM FM juga boleh kita sama-sama berkongsi. Dan hari ini Ustaz, bila kita cakap tentang kita dah berada di hujung Syawal dan nak masuk Zulkaidah esok ya, hari ini tajuk kita tentang nikmat yang ada di hati. Lebih menjuru kepada syukur insya-Allah Ustaz. Mungkin Ustaz boleh teruskan untuk usrah kita petang ni dengan kupasannya. Silakan Ustaz. Jadi alhamdulillah rakan-rakan Usrah dan tuan-puan yang berada di luar sana, sebenarnya kita selalu sebut syukur ni, tapi syukur yang sebenarnya dia bermula daripada hati kita. Orang yang benar-benar dalam hati dia bersyukur ialah orang yang mengenal Allah sebagai Tuhan dia. Sebab tu saya pernah tengok ada satu orang ustaz saya di Thailand. Dia ni setiap kali dia berdoa, antara yang dia selalu dia menangiskan. Dia kata, wahai Allah, kami tahu betapa kebaikan tidak berhenti kau buat kepada kami. Tak berhenti kebaikan, nikmat kau buat kepada kami. Tapi amat malangnya kerana kami ni, kami tahu betapa cinta kau pada kami. Tidak ada yang mencintai kami melebihi kau. Tidak ada yang memberi nikmat melebihi kau. Tidak ada yang mengasihi kami melebihi kau. Tapi betapa zalimnya kami dalam hidup kami. Ketika dahi kami sedang sujud kepadamu pun, dan dalam ketika kami sujud pun hati kami masih lalai pada mengingatimu, dan kami tak berterima kasih. Itu sebab tu bila kadang-kadang kita jumpa ramai orang, termasuk diri kita sendiri, kita selalu dalam hidup ni, kita bila susah dalam hidup, kita seolah-olah macam tak pernah senang, tak pernah senang. Bila susah kita rasa susah, rasa macam tak boleh nak hidup. Tapi sebab tu dia selalu kita beritahu orang yang bahagia, orang yang ni ialah orang yang bila dia ada hati yang bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur ni dia bukan, ada orang kata bila bersyukur mungkin kita jadi mundur, ada orang kata begitu. Sebenarnya dengan bersyukur ni membuat kita bertambah maju. Kita lihat apa nikmat yang Allah beri pada kita, dia buat kita maju ke depan. Sebab tu saya teringat satu kisah satu orang raja. Dia dua beradik. Yang abang dia ni sangat kuat beribadat. Maaf, adik dia kuat beribadat. Abang ni satu orang yang senang, kaya, hidup dia raja. Dia jumpa dengan adik dia, dia kata, wahai adikku, kau ni semayang punya kuat, baca Quran tak baik-baik, bekerja pun bagus, tapi dekat dengan Allah, menangis, buat baiklah dalam hidup ni. Kenapa kau jadi baik macam ni? Dia kata, saya nak jadi hamba yang bersyukur pada Allah. Saya nak jadi hamba yang bersyukur pada Allah. Kata adik dia. Abang dia kata, apa nak syukur, kau ni apa pun tak ada. Dia kata, bang, saya boleh boleh buang air, boleh kencing dengan baik. Dia kata, saya boleh kencing. Kata abang, ni kencing semua orang boleh. Kata abang ni, apalah kau ni teruk sangat ni, kencing pun nikmat kau kata. Dia pun baliklah ke istana. Bila balik-balik dia tengok, lepas sehari tak boleh buang air, lepas 2 hari makin sakit jiwa, tak buang air. Kalau pun tak sakit, cuba kalau kita tak boleh buang air sehari, tak tahulah, saya pun tak pernah lagi, tapi rasa sakit jiwa apa sesal pula kan. Ada yang boleh masuk hospital Ustaz sebab tak boleh buang air. Jadi dia pun pergilah jumpa tabib, doktor, tak sihat-sihat. Last sekali jumpa dengan adik dia kata, dek, abang tak tolong sikit, kau ni kau dekat dengan Allah, terkenal sangat baik dengan Allah, boleh tak tolong abang doa supaya abang ni sihat? Kenapa pula abang? Abang tak boleh kencing. Kalau kita ketahukan abang tu kuat-kuat nak terlangkau, pada muka tengok Tuhan dia tunjuk. Kita kan suka macam tu. Kalau orang buat silap je Tuhan tunjuk. Kalau diri sendiri je, ini maknanya wali kita ni ujian tinggi. Tapi kalau orang je ni mesti teruk dia ni. Tiba-tiba bila cakap macam tu, kata adik dia, boleh bang, tapi satu syarat.
separuh kerajaan abang ni saya punya. Separuh kerajaan abang saya punya. Bila kata separuh kerajaan abang saya punya, abang ni kata orang tengah susah macam tu, kita apa-apa pun tak apalah, janji boleh je. Orang susah semua akan cakap macam tu. Tak tahu tuan puan ingat lagi tidak, tapi semua mesti dalam hidup dia pernah susah. Mungkin tak susah dengan duit, tapi dengan sakit, ya Allah tolonglah, apa-apa janji sihat sudah. Kat hospital sudah, apa-apa janji sihat. Macam tu lah semua. Tak ada kerja, apa-apa kerja pun tak apalah, janji ada kerja sudah. Gaji berapa pun tak apa, baru kerja sehari berhenti dah kan. Contohnya kan. Sebab sifat manusia begitu. Tiba-tiba dia pun doa, sekali balik ke istana, balik-balik dia tengok dah boleh dah. Nama sikit jumpa adik dia. Boleh pula. Dia jumpa adik, dia kata, "Dik, ada masalah lagi, betul doa lagi." Doa apa pula bang? Kan dah boleh buang air dah, boleh kencing. Dia kata, "Iyalah, tapi kalau tak berhenti-henti susah juga." Pun tak berhenti-henti pula. Lepas 5 minit buang air, 10 minit buang air kan. Dia susah hati. Dan sekali bila macam tu, kata adik dia, "Boleh bang, tapi separuh kerajaan abang ni saya punya juga." Sebab tak kira apa-apa, janji sihat sudah. Dia balik ke istana, tengok adik dia duduk kat kursi istana. Ni cerita-cerita lah, tapi boleh ambil tiba. Dia balik ke istana, tengok duduk kat istana. Kata abang dia, "Ya Allah, kenapa kau duduk sini pula? Abang tengok surat perjanjian ni, separuh-separuh. Sekarang semua harta saya punya." 100% lah dia punya. 100%. Dah tu macam mana ni? Macam mana? Kata adik abang dia, "Dik, kalau abang ni, walaupun selama ni abang senang, hidup senang, dia kata kalau boleh buang air tapi tak ada harta, macam mana abang nak hidup? Macam mana kalau boleh buang air tapi hidup susah, macam mana nak hidup?" Kata abang dia. Kata adik dia, "Wahai abang, tak apalah abang, ambil lah semua ni. Saya cuma nak beritahu pada abang, walaupun saya miskin atau saya kaya, tapi saya bersyukur dan berterima kasih pada Allah. Saya mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah ketika miskin pun dia bahagia. Orang yang mengenal Allah ketika dia kaya pun dia bahagia. Bukan sebab kayanya dia, tapi sebab syukurnya dia. Dia miskin dia bahagia, bukan sebab miskin tu dia bahagia, tapi sebab apa? Sebab hati yang bersyukur pada Allah. Sebab tu orang yang paling bersyukur dalam dunia ialah orang paling bahagia. Siapa orang paling bersyukur? Ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang menanggung kesusahan dan kepayahan melebihi Nabi lah. Dia saya beritahu Nabi tidak ada orang menanggung susah lebih daripada aku, tapi Nabi orang bersyukur. Malang hidup kita berlalu sekian lama, tapi kita seakan-akan tak jumpa jalan syukur ni. Sehingga orang dulu dunia dalam kegelapan, manusia dalam keadaan tak nampak hala tuju hidup ni. Tapi bila datangnya Islam ni, manusia mengenal Tuhan, bersyukur, maka dunia ni jadi penuh nikmat, bahagia. Sampai kita pernah cerita perang Yarmouk, orang nak bawa air, biasa dengar, tapi kita ambil tiba ke tidak, bawa air kat saudara dia. Saudara dia menjerit, bagi seorang lagi. Dia kata bila seorang menjerit, bagi kat dia. Dia kata pergi-pergi tengok yang ketiga syahid, balik pada orang kedua, balik pada orang pertama syahid. Sebab apa macam tu? Kita pun fikir macam mana ada orang yang sampai bila nak tengah sakit macam tu, mereka boleh bagi air pada orang lain. Adakah mereka tak derita, tak sakit jiwa dia? Kalau kita macam mana? Kita dah banyak pun kita masih nak berebut kan? Sedih orang Islam kan? Adik-beradik pun kena tanah bergaduh, kerana anak beranak, suami isteri, kerana duit kurang sikit atau terlebih sikit kat lain bergaduh. Orang Islam sini kerana apa-apa, kerana kuasa, kerana pangkat, kerana benda sedikit dalam dunia ini. Orang Islam jadi macam lebih teruk daripada orang bukan Islam bila mana hati kita tidak mengenal Tuhan dan tidak bersyukur. Sebab tu Nabi pernah menangis sepanjang malam. Kita bila dengar Nabi menangis sepanjang malam, sebenarnya apa yang Nabi buat, kita kena belajar buat. Sekali-sekali kita try belajar menangis sepanjang malam. Saya pesan diri saya lah. Kita cakap begini, so kita ada tak kita duduk dan kita belajar menangis, bersyukur. Ya, kita biasa dengar ada kata bengkak kaki, kata lebam kaki, berkesan-kesan kaki, macam-macam. Aisyah tanya, "Wahai Rasulullah, kenapa buat macam ni?" Dia kata, "Kenapa tidak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?" Untuk tu syukur ni berhasil yang sangat besar. Untuk tu kita kena belajar tanamkan rasa syukur. Itu permulaannya lah, insya-Allah. So kita mula-mula daripada ni, tambah-tambah kan. Orang hebat-hebat ni bukan tambah, menyempurnakan. Tambah ni boleh, insya-Allah. Kadimah dah meleleh mata macam mana ni? Tu kalau meleleh tu maknanya hati yang lembut. Masya-Allah, betul. Saya tanda ya. Sebab Nabi dia ada cakap, ada orang menangis, ada orang tak menangis dengan Nabi cakap. Sebab hati mendengar tu pun penting jugalah. Sebelum tu saya cuma nak beritahu hadis riwayat Abu Daud. Nabi kata orang yang bercakap, dan kemudian ada Nabi kata, apa yang aku cakap ni kamu dengar, kemudian kamu dengar dan kamu akan menyampaikan pada orang lain, dan begitulah seterusnya. Oleh itu kata Nabi, bila orang lain bercakap, kita kena mendengar dengan sungguh-sungguh. Selalu orang tanya, macam mana nak jadi baik? Rupanya rahsia nak menjadi baik ni senang je. Saya pesan diri saya, rupanya dengan mendengar dengan bersungguh-sungguh, tu je rahsia jadi baik. Orang fikir macam mana nak jadi baik, nak ubah ni, nak kena ubah. Tak payah ubah apa-apa. Ubah apa yang kita dengar, dan ubah apa yang kita cakap,
itulah dia akan jadi diri kita. Diorang kata cakap je baik, diri tak baik, tapi dia bermula macam tu, dengan dengar yang baik, dengan cakap yang baik, macam tu diri dia baik kan. Mak Saleh pun Ustaz kan, dia percaya just be a good listener. Dengan mendengar tu kita boleh kita perkara yang kita dengar yang baik-baik tu boleh menusuk dalam kolbu, dan benda tu akan menjadi amalan kita, dan insya-Allah benda tu akan menjadi amalan orang lain yang memerhatikan amalan yang kita lakukan setiap hari. Jadi saya percaya apa yang Ustaz cakap tu, pendengar tu memang perlu ya. Kalau ustaz ataupun cikgu mengajar kat depan kan penting kan, kalau nak pass exam ke atau sebagainya, mendengar tu penting. Kadang-kadang kita ni praktikal yang beria tapi tak betul apa yang kita faham itu, sebab kita tak faham betul-betul orang kata pengajaran yang sebenarnya untuk disampaikan kan. Jadi memang saya sangat setuju dengan dia Ustaz pernah cakap juga dia kata dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari, kata Umar, aku lihat satu orang daripada jauh, rambut dia putih, baju dia putih bersih, rambut dia hitam, kata Sahih Bukhari. Maka aku agak, kalau orang jauh takkan baju boleh putih, mesti berabuk kan. Kalau orang dekat mesti aku kenal, tapi tak kenal. Siapa dia? Jibril datang dengan Nabi, dia bertemu lutut dengan Nabi. Itu salah satu sunnah dalam menuntut ilmu ni lah. Bertemu lutut lah. Ketika menuntut ilmu tersebut. Laki perempuan lah. Tapi kalau kat rumah boleh, isteri dengan suami tu bertemu lutut. Buat kat rumah. Cuma dia ada risiko dia sikit lah, kerana setengah jam jadi kurang sikit lah. Patut setengah jam tak habis, cukuplah 10 minit sudah gitu, kurang-kurang je. Jadi ni pun boleh tambah sikit bab syukur tadi tu. InsyaAllah saya cuma nak kongsi kita macam diri saya sendiri kan, kita seorang emak, seorang ibu. Jadi satu ketika kita akan melalui fasa usia. Jadi yang saya nampak masa mula-mula saya nak masuk umur 40 tu, orang kata kebanyakan perempuan kan, bila dah nak menaik umur 40 tu masing-masing dah ketakutan dengan masalah menopause-nya segala kan. Jadi saya masa tu insya-Allah lah, Allah tu alhamdulillah dia bagi kita satu fikir, sambut kedatangan usia kita tu dengan hati yang bersyukur lah, macam dengan hati Ustaz terbuka cakap tu, ya? Jadi hilang segala-gala benda yang kita takut nak fikir. Jadi pada saya sambut usia 40 tu, ketika tu sungguh-sungguh bersyukur sebab Allah bagi kita cecah usia 40 tu. Dia satu nikmat yang tak terkata, sebab ada orang meninggal sebelum 40. Betul. So kita tak tahu fasa hidup kita. Jadi bila kita, tapi orang kata daripada awal tu kita dah niat, orang kata buatlah kalau kita mampu puasa ke hari tu kan. Jadi sepanjang hari tu kita niat betul-betul rasa syukur tu. Kita niat betul-betul supaya Allah betul-betul ubah kita, pilih kita untuk berubah ke dan sebagainya. Dan saya selalu bercakap dengan suami, dengan adik-beradik kan, kata ada setengah orang dia takut bila berkerut, perempuan kan, berkerut dahi, berkerut mata kan, kedua bawah mata tu, kata itulah nikmatnya yang Allah tunjuk kat kita kan. Satu nikmat ketika usia tu, nikmat usia tu, satu ketika bila kita naik cecah usia 40 tu, kita ada kerutan-kerutan tu, semua segala-gala nikmat yang dia nak ingatkan kita. Rambut kita beruban tu kan cahaya kita dalam kubur nanti, insya-Allah kata. Jadi bila datang usia tu, dia tak, alhamdulillah, maknanya syukur alhamdulillah lah kalau boleh kita buatlah solat syukur ke dan sebagainya kan. Tu dah nikmat syukur tu Ustaz. Kalau di Radio IKIM FM juga nikmat syukur pada rakan pendengar, ini ibadah telinga ni kan, dapat mendengar. Sebab ada sebahagian tu tak dapat nak mendengar ya. Ni juga nak kena disyukuri, nak kena betul-betul rasa syukur. Tapi kadang-kadang tu Ustaz, dalam setengah masa tu hilanglah pula nak bersyukur, terlupa bersyukur. Macam mana agaknya kalau nak betul-betul istiqamah setiap perkara yang kita dapat tu, kita perlu syukuri tu Ustaz. Tu bila kita ada sebelum tu saya selalu orang tanya dekat email, dekat mana-mana, antaranya orang tanya, Ustaz, saya ni masa mula-mula balik umrah dulu, saya rasa bersemangat amal agama, saya berdoa menangis, dia kata semayang baca Quran menangis, mula balik umrah, balik haji. Tapi bila dah lama-lama saya tak dapat dah Ustaz, dia katalah. Dan banyak orang tanya soalan tu pun, Ustaz, Masya Allah sebelum ni saya begini-begini, sekarang dah saya dah begini, jadi saya semayang pun dah tak menangis. Jadi kata Imam Ghazali rahmatullah alaih, dia kata obat kepada penyakit begini antaranya ialah kita bersyukur kepada Allah dengan anggota yang masih ada satu anggota yang dapat mengingati Allah, yakni lidah kita. Sebab ada orang tak tahu nak cakap macam nikmat ni. Pernah cerita bila Abu Talib bila dia
dia ni ayah kesayangan, bapa saudara kesayangan Nabi, yang dia meninggal antara punca Nabi sangat sedih kan, peristiwa sedih kita dengar sebelum Isra' Mi'raj tu, dengan Taifnya, dengan Khadijah yang lebih membuat Nabi sedih. Tapi Abu Talib ni, Nabi punya rapat dengan Abu Talib. Abu Talib sayang kat Nabi. Kita dengar sekali hari keluar rumah, kalau anak lain nak ikut, kalau Muhammad ikut, Nabi SAW nak ikut, dia pujuk Nabi, dia layan, sebab dia macam rasa amanah. Nabi ni besar, anak lain dia tak payah pergilah, tapi Nabi dia Muhammad, dia agaknya saya agak begitulah pakcik ni tak boleh nak bawa sebab panas, nanti kau budak kecil begini. Nabi dia nak ikut juga, Nabi nak pergi. Itu sifat da'i. Da'i ni dia tak boleh nak duduk diam. Jadi kalau anak-anak kita duduk diam tu, mana antara sifat da'i lah, kata ustaz saya. Kena bersyukur, nak melompat, terbang ke atas, naik ke atas, buat pagar, dimanjat pagar, double pagar, dia patah kan. Tapi itu tanda da'i. Jadi jangan risau anak melompat ni. Kita anak marah, kita duduk diam kan. Saya cubit ke tepi sana. Kena cubit tu, gaya macam biasa tapi cubit. Tapi Abu Talib sayang kat Nabi, jaga. Tapi masa Nabi tengah sampai satu masa dia beritahu Muhammad, berhentilah dakwah ni. Ni datang pakcik-pakcik, dia berselisih dengan pakcik-pakcik yang lain juga. Semua bukan orang lain, pakcik-pakcik engkau juga menteri-menteri ni. Dia kata, Muhammad, berhentilah dakwah ni. Kalau kamu nak buat dakwah sebab nak wanita cantik, dia boleh kumpulkan wanita yang paling cantik dalam Mekah bagi pada kamu. Kita tahu dengar kisah. Tiba-tiba dia kata, kalau kamu nakkan harta, dia boleh bagi kamu harta yang paling banyak. Kalau kamu nakkan jadi penguasa, ketua, dia akan jadikan kamu ketua di kalangan mereka. Kalau kamu sakit, beritahu, dia boleh carikan doktor, pakar, tabib yang boleh ubat kamu. Wahai Muhammad, sebab apa kamu jadi macam ni? Jadi gila macam ni, lebih kurang maksudnya ajak kepada maki Tuhan mereka, cakap Tuhan yang satu, tidakkan Tuhan mereka. Kata Nabi, wahai pakcikku, dalam keadaan sedih dan menangis, wahai pakcikku, apa lagi mereka boleh buat? Kata dia dengan keadaan menangis. Dia sedih sebab yang cakap tu pakcik dia, Abu Talib. Orang lain cakap dia tak sedih, Abu Talib cakap dia sedih. Sebab orang rapat macam kita, kalau orang luar marah kita tak sedih. Tapi kalau isteri, suami kita tolak dakwah kita menangis, sedih. Kita duduk diam, tengok anak kita tolak dakwah kita, lagi kita menangis. Kena sabar. Kalau keluarga kita sendiri, kalau orang lain tak apa, tak jumpa dia dah esok. Kawan pejabat kita benci agama, benci kita berubah jadi baik. Jadi waktu tu kata Abu Talib, kata Nabi pada Abu Talib, wahai Abu Talib, kalau mereka boleh ambil matahari, letak di tangan kanan aku, bulan letak di tangan kiri aku, untuk aku tinggalkan dakwah ini tidak sekali-kali, sama ada agama ini hidup dan tersebar ataupun aku mati dan menyembahkan agama. Nabi pergi dan keadaan sedih. Abu Talib tu kejar Nabi dan keadaan menangis. Abu Talib kata, wahai Muhammad, kalau kamu nak buat dakwah ni, teruskan, aku akan terus menyokong kamu. Aku cuma cakap apa yang pakcik-pakcik kamu minta aku sampaikan. Teruskan, aku sentiasa bersama dengan kamu. Bila Ali tanya Abu Talib nak ikut dakwah ni, Ali nak ikut dakwah, nak ikut Nabi, kata Abu Talib, aku tak tahu agama yang diajak, tapi aku tahu sesungguhnya agama ini mengajak kepada akhlak yang mulia. Jadi bila dengar ni, masa Abu Talib nak meninggal, satu malam sampai Nabi dia buat macam mana, dia suruh Ali duduk belakang tabir, tunggu. Dia buat mengigau, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi mengigau, Nabi berlakon mengigau, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pakcik kata, Muhammad, apa kamu ucap ni? Apa aku ucapkan? Sebenarnya kalau dia bapa saudara dia mengucap je, dia suruh Ali pancung kepala ayah dia, pakcik dia, supaya pakcik dia, ayah Ali, kata Ali, aku menggeletar tangan kat belakang tu nak kerat kepala ayah sendiri ni. Tunggu, tiba-tiba tak ucapkan. Dia kata, wahai Muhammad, apa yang kamu ucap ni? Apa aku ucapkan? Allah yang biasa tu, apa dia Allah yang biasa? Dia tak nak dia sebut Allah perkataan untuk ucap sekali pun besar. Untuk tu hargai orang Islam. Walau mereka mungkin banyak buat silap, hargai hidayah dia, hidayah tu. Sebab saya tak tahu, saya kalau lah, mungkin kalau orang lain, sebab tu saya payah kalau alhamdulillah, syukur pada Allah setakat ni. Kalau kita tengok orang jahat, saya payah nak benci dia, sebab saya terfikir, kalau saya tengok, saya lihat orang-orang di keliling saya yang berubah. Saya tengok walaupun dia baru mula semayang dengan satu solat, saya rasa gembira walaupun dalam sebulan baru satu solat dia mula. Ya Allah, hati gembira tengok. Tak pernah tiba-tiba bapa paksa saudara kita buat apa-apa kebaikan, kita rasa gembira. Saya terfikir pula, kalau tiba bapa saudara saya ada seorang saya paling sayang kat dia, kalau tiba-tiba saya cuba gurau dia suruh dia mengucap, tapi kalau dia mengucap sekali je pun hati saya gembira, tapi dia tak nak ikut juga. Sebab benda ni sangat mahal. Tapi kita mudah nak persoalkan Islam orang lain. Semoga Allah ampunkan dosa kita. Jadi Abu Talib lah sikit Nabi datang dan tak mengucap tadi. Nabi masih nak meninggal, Nabi dekat, kata Abu yang lain ni, jaga jangan Muhammad masuk, keliling-keliling dia. Nabi daripada pintu kata, wahai Abu Talib, ucaplah la ilaha illallah dan keadaan menangis. Sebelum kamu nak pakcik ni sakit tu, kata pakcik dia, wahai Muhammad, aku teringin sangat untuk gembira ke hati kamu,
tapi aku takut nanti apa orang kata pada aku ni. Oleh tu aku tak ucapkan kalimah ini. Jadi untuk tu kita kena sentiasa syukur pada Allah. Syukur dengan nikmat ni. Syukur dengan kebaikan tak berhenti pada kita dalam hidup ni. Itu antaranya. Saya kata apa tadi? Mula-mula tadi Imam Ghazali kata, kalau kita semayang tak khusyuk, teruskan semayang. Syukurkan kita masih dipilih untuk dahi sujud. Bila kita mula bersyukur tu, baru dia datang khusyuk. Teruskan berzikir, teruskan belajar agama. Mungkin tak ikhlas, bersyukur dapat duduk majlis begini. Sebab ada hadis Sahih Bukhari, dia kata, Sahih Muslim, orang duduk majlis ilmu, panjang hadis tu, tak ikhlas pun diampunkan dosa. Tak ikhlas pun diampun. Malaikat tolong tanya untuk kita. Ada orang tu bukan ikhlas, tak sengaja tu, dia tengok ada kawan dia duduk, dia pun duduk, sebab tu dia duduk. Tapi walaupun macam tu, dia kata tak ikhlas pun diampunkan juga. Syarat penerimaan amal ada 3: iman, ilmu, ikhlas. Tapi dia tak ada ikhlas. Untuk amal lain kena ada 3 ni, wajib kata Sinali. Tapi untuk majlis ilmu ni tak ikhlas pun tak apa. Untuk tu kawan-kawan kita tak apa paksa dia, tipu dia, ajak makan sate ke kan, rupa lepas tu singgah sekejap, ada kuliah duduk sekejap 10 minit, dia dapat 10 minit pun dah bagus. Bawa dia pergi berjalan, duduk sekejap tengok dia dah panas tak boleh pergi, yang kita bawa dia keluar. Tapi sikit-sikit pun tak apa, sebab pintu untuk dia dapat, sebab agama ni ada nur, cahaya tu sendiri. Bukan kita mengubah orang, tapi agama tu sendiri dia punya cahaya. Begitu insya-Allah. Hidayah tu kan milik Allah kan, bukan daripada kita kan. Betul. Kadang orang kita anggap bila kita harap sangat satu orang berubah, kita doa nangis-nangis, kita doa, tapi kita tengok dia tak berubah. Tapi hakikatnya kita tak sedar kan, hidayah tu bukan milik kita, milik Allah. Allah yang pilih. Jadi lagi satu, kadang Allah dia tak, orang yang kita harap sangat bertahun-tahun kita rasa kita doa untuk dia, tapi dia tak berubah. Tapi sebab jadi kita rasa Allah tu nak tengok kita sentiasa doa untuk orang tu, tak putus asa. Tak putus asa. Dan satu lagi, dia tak nak kita, mungkin Allah dah tahu kalau orang tu berubah, nanti kita rasa kita kerana kita dia berubah. Sedangkan perubahan tu hanya Allah je, milik Allah. Kadang-kadang kita doa satu orang di sini, orang yang di tempat lain pula yang tiba-tiba kita rasa macam tak pernah doa kat dia, tapi dia rapat dengan kita, tiba-tiba kita tengok dia berubah kan. Tapi maknanya sebab Allah nak tunjuk kat kita kan, dia yang ubah. Jadi maknanya sebab hidayah kita doa untuk orang lain pun terkesan. Sebab itulah kadang kita kena syukur, macam Ustaz cakap lah, syukur banyak-banyak kan, yang apa yang kita dah ada hari ni kan. Syukur tu pun pada saya lah kan. Kadang-kadang kita ni terlampau fokus pada apa yang kita tak ada, apa yang kita tak dapat, apa yang kita harapkan kita tak dapat. Kita lebih fokus pada itu berbanding dengan apa yang kita ada. Kan sebab tu kadang kita minta, kenapalah aku tak ada mak bapak yang macam ni, yang macam ni aku nak kan, yang supporting, yang memahami. Padahal apa yang Allah dah bagi ibu dan bapa berbanding dengan orang lain yang tidak ada langsung. Ibu dan bapa kadang-kadang tak kenal, tak pernah jumpa seumur hidup. Kita kena bersyukur yang tu. Kemudian kadang-kadang kita minta, kita merungut tak ada kereta mewah macam kawan kita kan, macam saudara mara kita. Kadang-kadang kita merungut rumah kita tak selesa, rumah orang lagi mewah, lebih besar daripada kita. Banyak sangat rungutan dan aduan yang kita buat sepanjang hidup, tapi kita tak pernah nak fokus pada apa yang Allah beri pada kita. Kadang-kadang kita merungut banyaknya masalah. Ya Allah, kenapa anak aku nakal sangat, macam Ustaz sebut tadi kan. Sebab benda tu memang kena pada saya. Anak saya tak adalah nakal, dia anak perempuan kan, tak adalah nakal sangat. Cuma untuk seorang kanak-kanak perempuan, dia agak agresif lah berbanding dengan kanak-kanak seusianya. Saya pernah merungut yang bukan-bukan sebelum ni. Tapi bila mana saya dengar satu kisah daripada ustaz saya mengenai betapa seorang ibu yang 10 tahun tak ada anak, minta anak, lebih 10 tahun baru dapat anak, minta anak tu tak dapat, 10 tahun baru dapat. Bila dapat anak yang dia dapat tu, sebenarnya bukan anak yang dia nak. Dia nak anak yang baik-baik, yang tak nakal, tapi dia dapat anak yang super hyperaktif. Sudahnya dia marah budak tu. Bila budak tu nakal, dia pukul, dia tangankan. Sampai satu hari tu Allah memang betul-betul uji dia nak anak. Allah dah bagi. Bila Allah dah bagi, dia tak bersyukur kan? Banyak pula sungai yang berumur yang bukan. Satu hari Allah ambil balik anak dia, aksiden depan mata, berdarah satu badan dekat tempat kejadian tu. Jadi dekat situ saya muhasabah diri, ya Allah, tak naklah benda tu jadi pada aku, minta dijauhkan, auzubillah min zalik kan. Saya bersyukur. Dan macam mulai pada hari tu saya dengar cerita tu, terus saya bertaubat pada Allah, minta ampun pada banyak-banyak pada Allah. Sebab sebelum ni saya banyak beletih, banyak berungut betapa nakalnya anak saya. Saya lupa yang Allah dah bagi anak. Syukurlah, jaga, fokus pada apa yang kau ada, yang kita ada. Jangan sibuk pertikaikan apa yang kita tak ada, apa yang kita kurang, apa yang kita tak, yang kita minta tapi Allah tak bagi. Jangan sibuk tentang tu. Yang itu insya-Allah
kalau kita minta dengan usaha, doa, insya-Allah Allah akan bagi nanti. Tapi apa yang ada ni fokus, kita kena jaga, sebab nikmat Allah ni anytime je Allah akan tarik balik. Kan semua ni pinjaman, loan je kan. Kan ya, piti-pitian pun kita kadang-kadang kita kena bayar balik kan. Ini Allah tak minta bayar balik, tapi Allah dah bagi, bersyukur. Nanti Allah ambil balik. So sebelum Allah ambil balik, renungkanlah, kita kena pandai menghargai apa yang Allah beri. Sebab hidup ni sementara je kan. Masa kita ni terlampau orang kata terhad untuk kita macam-macam sangatlah hidup. Gimana nak merungut tu, merungut ni. Apa yang ada ni hargai kan, cintai dan kasihi. Itulah sedikit yang pengalaman saya sendiri. Hebat Ustaz. Rakan-rakan kita tak kurang hebat juga rakan kita di Facebook. Lagi tadi ramai juga yang memberikan respon. Antaranya daripada Siti Nahariah Abdul Kadir kata dah 36 tahun dalam keislaman tapi masih jahil dan untuk berdakwah ya. Mudah-mudahan itu juga nikmat bila kita mampu untuk berdakwah kepada orang lain. Itu juga nikmat gembira bila orang itu berubah. Ustaz ni macam Ustaz nyatakan tadi, gembira bila seorang melakukan sesuatu yang baru, kebaikan walaupun satu Ustaz, kegembiraan itu kita nak rasakan. Dan daripada Salbiah Katan kata salam dari Finland, suka sangat dengar program ni, banyak ilmu yang dapat dipelajari. Terima kasih daripada rakan kita di Finland, dan ramai lagi yang di luar sana dengarkan kita. Mungkin Ustaz sebelum kita di ujung-ujung ni Ustaz, sebelum kita dah beristirahat, sedikit daripada Ustaz juga. Saya bila dengar dari ayat kita kan, cerita tadi dengan puan juga, bila saya teringat ada satu orang nama dia Syekh Umar Palampuri rahmatullah alaih, meninggal. Dia pernah masa ceramah kat Singapura, ramai orang dah meninggal. Satu hari dia tengah ceramah, biasa ceramah, tiba-tiba dia menangis. Dia kata, saya teringatkan saya punya mak saya masa kecil, setiap hari kat rumah dia akan baca hadis Nabi, kemudian saya akan duduk dan saya dengar. Setiap hari dia baca, mak dia dengar. Kadang dia baca, mak dia dengar. Kadang dia main-main budak-budak biasa. Kadang ada mood nak duduk, nak lari, melompat atas kepala ayah, naik pula kan. Tapi tiba-tiba dia tengah duduk, dia kata apa? Mak dia kata, Umar, hari ni mak dengan kau cakap, satu masa nanti Allah akan gunakan kau ni, kau punya suara ni akan puluh atau ribu orang dengar. Dia pun main-main ketawakan mak dia. Dekat ini masa saya kat Pakistan, dia ceramah ada lebih kurang 3 juta orang dengar. Masya Allah. Ada 100 translation bahasa serentak. Jadi Allah gunakan perkataan dia sehingga macam tu. Jadi sebenarnya kadang-kadang kesusahan datanglah hidup kita ni untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita tak diajar untuk minta susah, dan tak boleh minta susah. Tapi bila susah datang, masa tu kita makin dekat pada Allah. Saya pernah kita cerita ada satu orang, dia tengah duduk kat masjid. Dia ni sebelum ni baik dengan isteri dia. Tiba-tiba dia diuji kesenangan, dia tinggalkan semua, dia jadi lara, lupa sebab kejar sana kejar sini, kejar sana, anak pun jadi terdiam. Satu hari dia kata lama dia tinggal, tiba-tiba Allah takdir masa ni, lepas tu dia punya bisnes bankrupt. Dia pergi masjid, dia duduk kat masjid. Tengah dia duduk kat masjid, dia kata malam tu tiba lagi masjid dah lewat dah. Tiba ada orang Pakistan kat masjid tu, duduk dekat dengan dia. Dia kata saya puas pergi rumah saudara ni nak ziarah, tapi tak jumpa-jumpa kat rumah, sibuk kan. Jadi dia kata saya nak cakap sikit, boleh cakap lah. Dia kata saya nak tengok orang pergi KLCC. Dia kata dia pergi lawat KLCC. Ramai macam KLCC. Orang bawa taksi tu kata dulu KLCC ni saya pun ada terlibat juga buat. Ni bukan drama atau cerita betul ni. Ada cerita drama ni bukan. Dia kata saya pun nak, saya ada juga dulu mula kerja kat sini sekitar berapa lama? 6 bulan. 6 bulan kerja kat sini. Sekejap je. Jadi dia kata orang tu betapa muka dia gembira nak beritahu KLCC ni pun dia terlibat juga masa nak buat dulu. Walaupun 6 bulan je kerja, tak tahu bahagian apa pun. Jadi dia kata ada orang yang kerja setahun sampai KLCC siap. Ada orang yang daripada mula sampai habis dengan bangga. Dia kata pelan ni saya yang buat, begini saya yang buat, saya rancang ni. Semua yang terlibatkan dia rasa menumpang lagi sampai hujung dia gembira. Begitulah agama ini. Dalam dunia orang tidak mahu dikaitkan dengan agama sangat. Jauh-jauh bila buat kebajikan tak apalah, saudara dulu saya kemudian. Bila tak apa, saudara dulu saya kemudian. Bila buat baik untuk berkorban tak apa nanti saya ni. Tapi rupa-rupa di akhirat nanti bila semua akan berebut kata wahai Allah, dulu saya pernah menangis untuk agama. Wahai Allah, dulu saya pernah pujuk kawan saya ni, dia marah saya sabar, saya pujuk dia lagi. Wahai Allah, dulu keluarga saya halau, contohlah, bukan saya lah, keluarga saya halau, saya macam ni. Wahai Allah, dulu orang ni buat macam ni pada saya. Ketika tu orang berebut-rebut nak dikaitkan
berkaitan dengan agama. Untuk tu setiap saat yang kita bagi untuk agama ini sangat bernilai. Peluh kita, letih kita. Dunia tak macam tu. Dunia tengok hasil akhir berjaya. Oh, inilah orang. Tapi dunia tak. Daripada mula kita bagi sampai akhir. Untuk tu kadang-kadang susah datang untuk buat kita semakin dekat dengan Allah. Jadi kita kena terima kasih. Terima kasih. Ada seorang kawan dia jumpa dengan ustaz, dia kata, ustaz, saya dah menangis sepanjang malam tadi berdoa, tapi doa saya tak makbul. Saya dah banyak doa, hidup saya sempit juga, macam nak buat ni? Tu ustaz, apa kau doa? Saya minta jadi kaya, bisnes maju, bisnes kan, kadang senang susah, minta macam ni, minta lah kekayaan, minta rumah, minta ni jadi, bisa dapat projek yang dapat. Dia menangis sepanjang malam. Kata ustaz tu, dia kata, kamu, Allah suka orang minta dengan dia, tapi Allah lagi suka kalau dalam kita menangis, kita jangan, selagi hati kita nampak dengan duit tu kita senang, selagi kita nampak dengan orang tu kita dengan, kalau dia ni baik dengan saya senanglah hidup saya, kalau ada dia ni dapatlah projek ni dengan, selagi kita nampak selain daripada Allah, kita tak akan pernah bahagia, kata ustaz. Jadi Allah cuma nak dengar, Allah susahkan kau ni sebab Allah sayang, nak dengar kau kata, wahai Allah, hati saya masih belum ada kebesaran-Mu, masukkanlah kebesaran-Mu dalam hati saya. Wahai Allah, masukkanlah kasih sayang dalam lama saya hidup, dah umur 30 tahun ni, dah umur 35 tahun ni, tapi hati saya belum ada kebesaran-Mu. Masukkan kebesaran-Mu dalam hati saya. Wahai Allah, saya tak ada apa-apa, walaupun kita tahu kita tak mampu, tapi Allah suka dengar. Wahai Allah, saya tak ada macam orang bercinta kan. Suami dia kata, suami dia kata, yang kalau saya biar tak ada apa dalam dunia, ada awak, saya bahagia gembira. Tak, isteri sebenarnya dia tahu suami dia tipu dia kan. Mustahil macam tu. Isteri pun tipu suami, abang saya tak nampak lelaki lain, saya nampak abang seorang je. Hari-hari dia tengok drama, tengok online. Dia tahu orang lain handsome je, dia tahu. Dia pun tahu dia tak handsome, tapi saya cakap dia dengar seronok. Anak kita pula kata apa-apa yang baik, Umi, kita besar nak jadi ustazah, nak buat dakwah sana sini, kita dengar anak kita, kita tahu dia tak faham pun dia cakap apa, tapi kita seronok dia dengar dia cakap macam. Sama juga Allah. Allah tahu kita lemah, tapi dia nak dengar kita kata, wahai Allah, saya tak ada apa yang lain, tak apa dalam dunia ni, tapi saya dapat Engkau, saya dapat kasih sayang Engkau, Kau redha dengan saya, cukuplah. Itu je saya nak dalam dunia. Kalau kita rasa macam tu, walaupun hati kita tahu kita nak duit, kita nak kaya, kita nak macam ni, kita nak cantik, kita nak macam-macam sihat, tapi mula-mula sebelum kita menangis yang lain. Tapi malam ni bila doa yang minta Allah, doa sekali lagi, ya Allah bagi iman, bagi kau iman ampun dosa saya. Tapi kita menangis, ya Allah tolonglah, berniaga tak jadi, lagi panjang. Ya Allah tolong, belum kahwin, tolong bagi jodoh. Ya Allah tak ada anak, tolong. Jadi untuk tu kita belajar macam ni, belajar berdoa, walaupun hati yang lain, belajar minta Allah dulu, lepas tu baru kita minta yang lain. Dan keadaan begitu Allah baru lihat kita, kata, tengok Allah tahu kau tipu aku, tapi Allah suka dengar, walaupun dia tahu kita masih tipu dia, tapi kerana cinta kepada dia. Begitu insyaAllah. InsyaAllah kuatkan pegangan kita pada Allah SWT, ya, pahatkan rasa syukur tu insyaAllah. Setiap kali selepas solat 5 waktu, wajibkan sujud syukur pada diri kita supaya kita tahu siapa kita sebenarnya, ya. Betul-betul. Ustaz, saya ada soalan daripada sahabat saya. Kalau boleh saya nak sampaikan pada Ustaz, boleh? Boleh. Soalan dia kan, bagaimana cara terbaik untuk belajar redha dengan dugaan yang Allah berikan pada hidup kita? Kadang-kadang kita selalu dengar perkataan redha, kita cuba untuk redha, tapi kadang-kadang kita tak mampu. Jadi macam mana cara terbaik untuk redha yang sebenar-benarnya? Rasanya Puan Iswati juga ada nak perkongsian macam mana sebenarnya nak redha tu pun ada juga sebenarnya. Pada saya lah kan, ujian yang saat yang Allah nak tengok kita punya syukur kita tu betul-betul masa diuji kita. Sejauh mana kita, bila kita terima kebaikan, kita buat sujud syukur, naik pangkat, dapat kebaikan, kita buat solat syukur kan. Tapi kadang-kadang sebenarnya Allah ada masa Allah nak tengok kan, dalam keadaan dia bagi kita musibah, dia bagi ujian, kita bersyukur ke kita berpaling kan. Jadi saya kongsi kisah keluarga sikit. Satu dalam 3 tahun yang lepas lah, arwah mak ayah saya meninggal, meninggal dalam aksiden. Kiranya yang meninggal tu arwah mak dengan makcik, 2-3 orang serentak on the spot. Kemudian 2 minggu selepas tu abah meninggal menyusul lah, maknanya dia kritikal, dan lepas tu meninggal. Jadi masa daripada awal, sebab alhamdulillah tu kata syukur banyak-banyak kan, alhamdulillah Allah tu dia dah letak kita dalam satu suasana, adik-beradik kita adalah sedikit kefahaman. Jadi abang daripada awal dia pesan kami adik-beradik, bila meninggal je arwah mak, dia ingatkan
doa hidayah banyak-banyak. Dia kata ni dalam saat malaikat tengah aminkan doa-doa kita ni, dia kata doa hidayah banyak-banyak. Jadi masa tu kami adik-beradik memang kita sedih apa yang berlaku, tapi ini adalah masa yang sangat saat yang paling dekat dengan Allah kan. Jadi kita doa betul-betul satu kampung, doa hidayah semua. Kemudian dalam masa yang sama, malam tu maknanya Abah dah kritikal. Jadi malam tu saya cuba kuatkan hati, bangun buat solat syukur. Rupanya memang betul kita dalam keadaan Allah uji kita tu ni beratnya. Nak solat syukur ni, ya Allah nak syukur, Allah uji aku ni, tapi mampu ke kita bersyukur kan? Tapi fikir kenang, rupanya bila kita buat solat syukur, saat kita sujud tu memang Allah bagi kita kefahaman. Kan dia dah bagi kita, mak kita dah hidup, mak kita yang lahirkan kita dah apa orang kata usia dia sampai 60 tahun kan, kita sempat khidmat untuk dia. Dan yang paling utama syukur tu sebab kan Allah bagi peluang kita urus jenazah dia, mandikan dia semua tu, maknanya cukup dah. Kalau dia tak bagi kita berada di tempat tu, mungkin kita ada di luar negara, langsung kita tak tengok arwah mak ayah kita kan. Jadi maknanya cukuplah, cari motif untuk bersyukur. Syukur juga, itu adalah syukur yang sangat besar rasanya kan. Jadi rupanya asbab daripada kita syukur saat arwah mak meninggal, saat abah meninggal, lapang hati kita. Jadi kita rasa ujian tu memang berat, tapi sebenarnya yang kita dah syukuri tu, segala nikmat-nikmat yang dia dah bagi kita, keluarga yang baik, mak ayah yang baik, tu dah jauh sangat bernilai kan di sisi dia kan. Jadi pada saya syukur saat Allah uji tu, walaupun berat, tapi nikmat dia tak terkata kan. Sebab kalau hari-hari biasa kita syukur, bila dapat sesuatu tu tak sama. Itulah pendapat sikit lah maknanya. Betul pun, kadang-kadang pada kisah ni kita lebih faham kan. Sebab ialah kita pun semua Masya Allah kan, ada Yusrah pun hebat-hebat. Bila kita mendengar tu daripada puannya kisah tu, kita dapat rasa punya reda tu, kita dapat faham selepas masa tu. Memang kita tak nampak tujuan dia, semua takkan nampak. Betul. Tapi kita sabar. Sebab tu dia kata sabar ni ataupun reda ni lebih kurang, maksudnya apa maksud reda sabar ni, kita dalam apa hal hidup kita tu, kita terus taat perintah Allah. Betul. Bukanlah maksudnya lepas mustahil baru meninggal anak, contohnya ada orang anak meninggal lemas, apa pula orang jaga, tiba ada kawan saya anak dia lemas siap macam tu, bukan senang nak reda, orang tu jaga sampai dah lama dalam air tu dah lemas, pergi dapur orang jaga. Jadi dia kata dengan saya, dia dah maafkan, tapi dia kata orang tu pun tak datang minta maaf kat dia. Jadi ni termasuk reda ke tidak? Saya kata kat dia, maksud reda ni bila apa-apa berlaku kat kita, kita tak buat yang haram. Bukanlah maksud dengan segera kita kata saya maafkan awak, kita kena jumpa dia, kena senyum, peluk dia. Bukan macam tu, bukan benda yang mudah sebegitu. Sebab dia bab hati. Tapi dalam apa keadaan terjadi pada kita, kita semakin taat pada Allah, semakin dekat pada Allah, semakin kita cuba untuk baiki hubungan kita dengan orang lain. Itu tandanya kita redha. Bukanlah maksudnya sedih memang sedih, sedih memang sedih. Sampaikan ada satu orang pernah cerita, satu orang wanita selalu dijumpa, dia kata, Ustaz, hidup saya tak pernah baik daripada ayah saya. Bukan orang sangat teruk, dia marah ayah dia. Kita tahu marah dia bukan masalah kecil. Mak saya orang teruk, keluarga teruk. Last sekali adik-beradik pun macam tu. Tiba-tiba kahwin pun suami lagi teruk, anak pun teruk. Jadi saya tak tahu hidup saya ni Tuhan, dia kata Allah, Ustaz kata Allah sayang kita, Allah begini terbaik, Allah tahu begini. Macam kita cakap redha, syukur orang mata ni. Apa benda yang jadi hidup saya? Takkan Tuhan, saya rasa dalam hidup saya sebenarnya tak ada kebaikan, tak ada nikmat kata pun. Tak ada benda baik lah. Orang lain hidup senang, lancar. Orang yang susah selalu semua sangka begitu. Dia rasa semua orang lain senang, dia yang paling susah. Dia sangka hidup orang ni macam satu jalan, kalau boleh nampak kan jalan rata, boleh naik macam bukit macam tu. Dia tak tahu hidup ni bukan begitu. Hidup semua orang diuji berputar begini. Tapi yang menjadikan kehidupan tu lebih baik ialah redha dan syukur. Redha dan syukur tu, saya pun bila tanya tu, ditanya saya pun tak tahu nak jawab apa. Dia marah kan, dia macam marah sangat. Ustaz, Tuhan sayang ke, Tuhan ada ke, Tuhan betul ke, macam ni. Dia marah. Saya pun dah malas nak buat baik. Dulu saya kuat juga, sekarang saya kata semayang tak semayang pun sama je. Jadi saya kata kat dia pun, saya pun tak tahu nak jawab apa. Tapi saya kenal satu orang, kita kat Thailand, tangan 12 tak ada, 12 kaki tak ada. Saya jumpa dia kat masjid, pukul 3 pagi bangun menangis pada Allah. Bila pagi saya berbual dengan dia, saya tanya, bang, abang tinggal masjid ke? Saya sangka buruk lah. Dia kot tangan tak ada, kaki tak ada. Tak, saya ada rumah,
Dengan mak ayah ke sangka buruk lagi saya, sedangkan dah berumur isteri dah ada. Dengan mak ayah, tak saya ada keluarga Ustaz. Berapa orang anak? Saya seorang kot. Dia kata ada 8 Ustaz. Ada 8 anak. Saya kata ya Allah, 8 anak. Saya terkejut kan, 12 tangan tak ada, 12 kaki tak ada. Tapi tiba-tiba walaupun macam tu, saya kata puan, orang ni sehingga hari ni dia solat tapi tangan dia tak tumbuh-tumbuh. Betul. Anak dia 4 orang hafiz Quran, jaga agama. Jadi saya kata dia menangis tapi tangan kaki dia tak datang-datang. Dia terus menangis, terus solat, didik anak dengan agama berterusan. Tangan 12 tak ada, 12 kaki tak ada, tapi dia tetap bersyukur pada Allah. Puan kata dalam hidup puan sedang bercakap dengan laju, tangan 12 ada, tangan 12 kaki 12 ada, nikmat ada, tapi puan kata Tuhan tak pernah buat baik pada puan. Jadi sebenarnya hidup kita, saya kata dia Hamka kata, apa yang kita dapat lebih pada apa yang kita harapkan. Sebenarnya dalam hidup kita tanyalah orang paling hebat. Mungkin hari ni saya katalah saya orang yang bagi ceramah, usahawan hebat. Bukan salah saya nak beritahu ceramah. Dia orang yang ceramah macam dapat anak. Dulu pun kalau dia tak dapat anak, kalau tuan-tuan cuba ingat, bukan hidup kita pada mula-mula kalau nak kenang daripada kita kecil. Budak-budak ke semayang UPS ni PSA dekat, macam mana budak doa. Tengok anak kita macam tu lah kita dulu. Ya Allah, bagilah rizak bagus. Mungkin dia kata bagi kita, ketahukannya dia orang, bagi dia besar. Ya Allah, bagi dapat A, dia semayang hajat, dia baca Yasin. Ya Allah, bagi A, tengok kawan-kawan masuk asrama. Bagi kita masalah kecil tak ada apa, tapi bagi dia besar. Tengok kawan masuk asrama, kita tak pergi mana-mana ni, anak orang susah pula. Orang lain ada kawan-kawan sana, kawan sini, boleh masuk sana masuk sini. Ayah kita tak ada kawan, orang kampung pula. Tengok ya Allah, masa tu ya Allah, nak belajar mana ni, takkan nak duduk sini lagi. Masuk sekolah mendengar PMI, SPM atau apa-apa periksa kita ambil. Lepas tu lagi belajar, ya Allah, bagilah dapat masuk universiti, dapat masuk kolej, nak sama belajar. Atau lepas tu ya Allah, habis belajar campak convocation, campak topi. Ya Allah, nak kerja. Ya Allah, nak kerja apa nak ni? Nak kerja apa? Ya Allah, tolong bagi apa-apa kerja pun tak apa, dapat kerja. Lepas tu doa, ya Allah, masa tu macam tak ada jalan keluar, macam tak tahu nak kerja apa. Kenapa semua dah dapat kerja, kita tak dapat? Tengok Allah bagi kerja. Kalau kita ingat lah, doa pula, ya Allah nak kahwin kan. Menangis, ya Allah nak kahwin, ya Allah nak anak. Kalau tuan-puan saya bila lepas ceramah, antara banyak jumpa orang tak ada anak. Kita ada anak, marah anak kita. Pada muka dia kita tahu. Sebelum dia tanya, saya tahu dia nak tanya, Ustaz, saya tak ada anak. Tengok ramai datang bawa botol air nak setiup, saya tak boleh tiup, saya kata. Tapi saya boleh bagi amalan-amalan Nabi beritahu. Tiba-tiba dia datang kata, Ustaz, nak doa ya Allah nak anak. Orang dah dapat anak pula, bila doakan hidup kita susah, sempit. Saya pernah hidup, tuan-tuan pun banyak lagi tu, saya cerita saja. Pernah ketika kita susah nak beli susu anak tak ada, kita diajar jangan minta dengan keluarga, senang, tapi tak boleh minta-minta, air hajam macam tu. Jadi bila akan nak beli susu anak tak ada, saya pergi kerja, tengok kerja dah tak ada, hilang kerja tiba-tiba. Isteri pula berhenti kerja, cikgu pula tak ada kerja. Untuk rumah, nak beli rumah, susu anak tak ada. Masa isteri kata, bang, susu dah habis. Kata abang tak ada duit nak beli susu. Nak beli susu pun tak ada duit, susah. Masa tu ya Allah, mana nak dapat duit beli susu ni? Ya Allah, macam kita susah kan, nak beli kereta pun loan tak lulus. Ya Allah, nak beli kereta. Ya Allah, nak ni. Tengok kita macam tak ada jalan keluar. Tengok, Allah bagi jalan keluar. Bagi Allah bagi jalan keluar. Bagi Allah jalan keluar. Walaupun tak nak percaya Tuhan, dia kata semua saya buat. Mana ada seorang kata, Ustaz, mana ada Tuhan? Semua saya dapat. Dia kata dengan dia, tuan pernah sakit gigi, pernah tengah malam dia tengok gigi dia tak berapa kan, tengah malam sakit gigi. So tengah malam macam mana? Tak boleh tidur. Lepas tu tidur tak? Tidur juga. Siapa yang bagi tidur tu? Allah. Bangun pagi tak sempat jumpa doktor, tengok dah hilang sakit. Siapa hilang? Allah hilang. Untuk itu kita kena merasai begini, orang yang bersyukur hidup bahagia. Last yang itu Nabi SAW pernah Fatimah makan, dia teringat Nabi, dia biasa Nabi pernah makan rumah Abu Ayyub, baru nak makan dah 3 hari tak makan. Nabi bawa ke rumah, Nabi menangis, kata kat Abu Ayyub, tolong ambil roti ni, daging ni sikit bagi kat Fatimah, sebab Fatimah pun dah beberapa hari tak makan. Bagi kat Fatimah. Satu masa Fatimah nak makan pula, teringat kat ayah dia bawa roti. Wahai ayah, makan roti ni, kata Nabi. Bila Nabi nak makan, wahai Fatimah, setelah 3 hari, ini hari keempat, inilah roti makanan yang pertama masuk dalam perut ayah kamu. Nabi kelaparan, bukan Nabi susah. Maksud tanya, Nabi miskin, Nabi kaya, tapi habiskan harta untuk orang lain, untuk lihat orang kenyang, senang, bahagia, tapi diri dia susah. Untuk itu tuan-tuan sekalian, belajar bersyukur dalam hidup kita, dekatkan diri kita kepada Allah. Ini kunci. Ayah saya masa dia tengah senang, betul susah, dia kata apa? Cari sana, cari sini nak bagi keluarga bahagia. Rupanya paling bahagia bila dahi sujud pada Allah, dengan penuh rasa saya hamba yang jahil, berdosa, silap, rasa hinakan diri kita depan Allah. Saya tak ada apa-apa kalau engkau tak muliakan saya.
tegur diri kita. Untuk itu marilah kita sama-sama berdoa pada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sifat syukur ni. Ini kita perlukan hari ini. Inilah kebahagiaan orang Islam terdahulu. Orang terdahulu, kita doa sama-sama mudah-mudahan sebab salah seorang daripada kita Allah Subhanahu Wa Taala terima kita semua sebab agama ini bukan cakap-cakap, bukan syarahan, ini permulaannya, tapi agama ini satu kehidupan dilalui oleh orang terdahulu. Dia bukan cerita-cerita, tak lama, baru 1000 tahun yang lalu mereka alami. Hari ini kita dapat perkara yang sama, untuk kita bersyukur. Mari kita doa bersama insya-Allah. Mudah-mudahan sebab salah seorang daripada kita yang ikhlas yang mendengar kat sana, mungkin sebab tuan-puan aminkan, Allah terima doa saya yang berdosa ni dan doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awalan awalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatal matin, ya rahimal masakin. Allahumma ya awalan awalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatal matin, ya rahimal masakin. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Wahai Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa mak ayah kami. Wahai Allah, Tuhan kami, ampun dosa mak ayah kami. Andai kata dalam hidup mereka pernah tinggalkan sembahyang, Kau ampunkan dosa-dosa mereka. Wahai Allah, ampunkan dosa mak ayah kami. Andai antara mereka yang pernah tinggalkan puasa, Kau ampunkan dosa-dosa mereka. Wahai Allah, Tuhan kami pernah dengar ada orang mak ayah yang ditakdirkan masuk neraka, tapi disebabkan oleh anak-anak mereka yang soleh, Engkau selamatkan pada mereka daripada neraka dan masukkan mereka dalam syurga. Wahai Allah, Tuhan kami bukan anak yang soleh, tapi kami nak supaya mak ayah kami masuk syurga. Wahai Allah, ampunkan dosa kami semua. Wahai Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa semua orang Islam dalam dunia ini. Wahai Allah, ampun dosa semua Islam dalam dunia ini. Wahai Allah, Tuhan kami yang sedang mendengar doa kami, ampunkan dosa kami semua. Ya Allah, kehidupan hidup kami sempat berlalu hari demi hari. Setiap nikmat dan kebaikan Kau beri pada kami tidak berhenti-henti. Tapi wahai Allah, betapa zalim dan berdosanya kami telah jauh daripada perintah-perintah-Mu. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Berilah hati kami sentiasa bersyukur pada nikmat yang Kau beri pada kami. Wahai Allah, Tuhan kami tak berhenti buat baik pada kami. Maafkan kami semua. Maafkan semua Islam, kami bertaubat pada musuh dosa-dosa kami. Ya Allah, Tuhan kami, maafkan kami. Kami tahu tak ada yang mengasihi kami lebih daripada seperti Kau mengasihi kami. Wahai Allah, kami tahu tak ada yang mencintai kami, menyayangi kami lebih daripada Kau mencintai dan menyayangi kami. Wahai Allah, tapi kami betul-betul berdosa dan zalim. Dalam hati kami tak tahu, kami tak nak paksa hati kami untuk datang dan mengingati-Mu. Wahai Allah, hati kami belum benar-benar mencintai-Mu dalam hati kami. Ampunkan dosa kami semua. Ya Allah, banyak masa dan nikmat Kau bagi pada kami. Kami tak tahu berapa banyak lagi masa yang kami perlukan. Sedangkan dah habis separuh hidup kami, tapi kami masih belum dekat kepada-Mu. Wahai Allah, kami terlupa dah separuh usia kami berlalu. Atau mungkin ini hujung usia kami. Tapi wahai Allah, hati kami masih belum benar-benar mengingati-Mu. Wahai Allah, Tuhan kami, maafkanlah kami semua. Allah, maafkanlah semua orang Islam. Campur kasih sayang di kalangan hati-hati orang Islam. Wahai Allah,
Nabi kami tak tidur malam menangis untuk kami. Wahai Allah, Nabi kami kelaparan 3 hari demi kami. Wahai Allah, rumah-rumah isi Nabi 3 bulan tak berasap kerana kami. Wahai Allah, Nabi kami Zainab mati dibunuh demi kami. Demi umat ini, demi agama ini, anak-anak Nabi berkorban. Wahai Allah, tapi wahai Allah, mereka semua korban demi agama ini. Wahai Allah, kami tidur lena sesudah kami dalam keadaan dibunuh di seluruh dunia. Wahai Allah, kami tidur lena sesudah kami sedang meninggalkan amalan agama. Wahai Allah, kami tidur lena sedangkan sunnah Nabi sedang dikebumikan oleh orang Islam sendiri. Wahai Allah, kami tidur lena sedangkan orang Islam sendiri sedang meninggalkan amalan agama. Wahai Allah, kasihanilah saudara kami sayang mereka kerana-Mu. Wahai Allah, terima kami, mak ayah kami, isteri anak-anak kami, Kau pimpin dan pelihara mereka. Selamatkanlah umat ini. Wahai Allah, mana-mana manusia jauh daripada agama ini, kami mereka dekat pada agama. Wahai Allah, orang yang tak pernah semayang, Kau kesian pada mereka untuk berhidap mereka untuk semayang. Wahai Allah, kami hidup, usia kami berlalu, tapi kami tak dekat padamu. Wahai Allah, kami tak tahu nak buat apa pada anak-anak muda kami. Wahai Allah, banyak maksiat melanda umat ini. Wahai Allah, kemungkaran dan fitnah atas agama ini datang demi satu-satu. Wahai Allah, wahai Allah, fitnah datang, daya-daya orang bukan Islam datang, tapi kami tak buat apa-apa untuk agama ini. Wahai Allah, anak muda kami sedang habiskan hidup mereka dengan dosa dan maksiat. Ya Allah, tunjuk kami apa yang kami patut buat. Wahai Allah, tunjuk kami apa yang kami patut buat. Wahai Allah, tunjuk kami apa yang kami patut buat. Wahai Allah, tunjuk kami apa yang kami patut buat. Ya Allah, anak-anak kami, Kau selamatkan mereka. Kalau kami mati hari ini, kami tak tahu penasib kami. Wahai Allah, anak-anak kami tak tahu penasib mereka. Wahai Allah, selamatkan anak-anak kami. Wahai Allah, selamatkanlah umat ni. Wahai Allah, kasihani kami, kasihanilah umat ni. Wahai Allah, satukan hati-hati orang Islam. Campakkan kasih sayang dan kalangan kami dan semua Islam dalam dunia ni. Wahai Allah, kami tidur lena, umat dan keadaan mati tanpa agama. Wahai Allah, ampun dosa kami yang paling besar. Hati kami belum benar-benar mencintai-Mu dengan sebenarnya. Wahai Allah, maafkan kami. Kami belum kasih saudara kami seperti kami kasih diri kami sendiri. Tak beriman kami kalau kami tak sayang semua orang. Wahai Allah, ampun dosa kami dan dosa umat ni. Allah, tolonglah kami semua. Allah, berikhlas amalan kami. Allah, berikhlas amalan kami. Allah, maafkan kami kalau kami buat amalan adalah sedikit tak ikhlas yang Kau tolak amalan kami. Wahai Allah, kami ada sedikit amalan, kerana hati kami ada riak, kibir, sum'ah, takbur. Wahai Allah, bersihkan hati kami. Wahai Allah, Tuhan kami mendengar kami. Jangan biarkan kami. Tolonglah kami semua. Wahai Allah, kami tak tahu nak buat apa. Kami tak nak hidup dalam keadaan buat dosa. Wahai Allah, kami tak nak hidup dalam keadaan lalai. Wahai Allah, kami tak nak hidup dalam keadaan buat maksiat. Wahai Allah, kami tak nak hidup dalam keadaan kami jauh daripada agama. Wahai Allah, kami tak nak hidup dalam keadaan kami melihat umat mati tanpa agama. Ya Allah, macam mana kami nak jumpa Nabi kami? Ya Allah, macam mana kami nak jumpa Nabi kami? Nabi kami bagi nyawa, isteri beliau meninggal demi agama, anak Nabi mati demi agama, cucu cicit Nabi mati demi agama. Ya Allah, keturunan Nabi dibunuh demi agama ini. Tapi ya Allah, kami lihat kami tak ada apa-apa bagi tu agama. Kami tak korbankan pun tidur kami. Kami tidur lena, kami makan sedap, umat dibunuh di seluruh dunia. Ya Allah, selamatkan saudara kami di Mesir yang keadaan susah. Campakkan sayang di kalangan mereka. Ya Allah, bantu saudara kami di Syria, di Palestin, di seluruh dunia. Ya Allah, tolong kami semua. Allah, kami tak mampu buat apa-apa. Allah, campakkan sayang di kalangan umat ni. Janganlah kami bergaduh kerana tanah, kerana dunia, kerana pangkat, kerana kuasa, kerana kebendaan. Ya Allah, betapa hinanya orang Islam kalau bergaduh kerana dunia sedikit ni. Ya Allah, campakkan sayangkan suami, isteri, anak-anak, adik-beradik dan umat ni. Ya Allah, kami tak pandai doa. Antara umat yang sakit, Kau sihatkan mereka. Orang yang susah, Kau lapangkan. Orang yang dalam keadaan memerlukan ada hajat, Kau penuhi hajat mereka. Ya Allah, saudara kami mungkin lapar, tak ada duit nak makan, Kau tolong mereka. Ya Allah, saudara kami mungkin tak ada duit nak sekolahkan anak, Kau bantu mereka. Ya Allah, masih ramai orang Islam yang susah, Kau bantu mereka. Ya Allah, mereka masuk Islam, ma'alaf, Kau bantu mereka susah, mereka dipulaukan oleh keluarga mereka. Ya Allah, Kau selamatkan mereka, kesian mereka. Patutnya orang Islam bersaudara dengan mereka, jadikan mereka keluarga-keluarga angkat mereka. Tapi ya Allah, bukan Islam tak dimausi, Islam tidak dipedulikan. Ya Allah, ampun dosa kami. Ya Allah, kasihani mereka, bantu mereka, hiburkan hati mereka kerana mereka kehilangan keluarga mereka. Ya Allah, kasihanlah umat ni yang keluarga kami belum Islam, bila mereka datang Islam. Pakcik-pakcik kami yang belum Islam, datang mereka kepada Islam. Ya Allah, adik-beradik kami yang belum Islam, datang mereka untuk Islam. Ya Allah,
anak saudara kami masih kecil, bidai mereka datang pada Islam. Wahai Allah, kami tak beri Islam pada siapa kami nak. Wahai Allah, bidai pada Islam pada semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.